Okey, hari ini saya akan terangkan berkaitan substitution cipher. Okey, tadi saya dah tunjuk video berkaitan substitution cipher iaitu add best cipher. So kita akan teruskan dengan scissor cipher dan juga pick pen cipher. Okey. Okey, seperti yang saya maklumkan, substitution cipher ada 3. Okey, pastikan anda ingat iaitu add best cipher, scissor cipher dan juga pick pen cipher. Add best cipher dikenali juga sebagai songsangan abjad iaitu A hingga Z. Manakala scissor cipher dikenali juga sebagai shift cipher. Pick pen cipher pula merupakan cipher yang menggunakan geometri yang mudah. Okey, scissor cipher dikenali juga sebagai shift cipher kerana kita perlu menggerakkan huruf tersebut mengikut kunci yang telah diberikan. Okey, kerana itu kalau anda lihat nota yang diberi merupakan cipher anjakan. Okey, right. Cipher untuk scissor cipher ni adalah antara yang paling mudah dan juga paling awal. Okey, ia menggerak-gerakkan abjad berdasarkan kunci iaitu bermula daripada nilai 0 sehingga 25. Anda boleh scan QR code pada slide yang diberi ataupun menekan link pada slide tersebut. Okey, seterusnya kita rujuk dengan bagaimana untuk melakukan kaedah scissor cipher. First, kita akan lihat berkaitan encryption, bermaksud penyulitan. Okey, biasanya untuk scissor cipher akan diberi kunci yang akan digunakan. Okey, apa fungsi kunci tersebut adalah untuk memaklumkan kepada kita berapa anjakan yang akan digunakan ataupun kunci yang akan digunakan. Okey, contoh pada slide ini adalah kunci yang digunakan adalah 3. Okey, apa yang perlu anda buat adalah pertama sekali membina jadual seperti add best cipher tadi. Okey, first anda bina jadual yang mengandungi 26 kolom bermaksud jumlah huruf di dalam A hingga Z. Okey, so selepas anda membina jadual tersebut, anda perlu letak nilai kunci pada setiap nombor. Alright, nilai kunci pada setiap huruf. Kita akan bermula dengan nilai 0 iaitu indeksnya nilainya 0. Okey, bermula daripada 0 sehingga 25. Anda boleh rujuk link pada slide sebelum ini ataupun QR code untuk melihat cipher wheel. Sekiranya anda lihat cipher wheel tersebut, ada terdapat nilai pada setiap aksara dalam cipher wheel tersebut. So anda boleh lihat cipher wheel dan juga jadual kita ni sama nilai pada setiap huruf yang terdapat pada jadual ini. Okey, sekiranya anda lihat kunci anjakannya adalah 3. Apa yang perlu anda buat adalah anda lihat di mana kedudukan nilai 3 tersebut. Okey, sekiranya anda boleh nampak huruf D merupakan ataupun kita boleh katakan mempunyai nilai 3. Maka huruf A akan berada ataupun bermula pada kedudukan tersebut. Okey, so langkah seterusnya sama ada anda nak bina jadual boleh, tak bina jadual pun boleh. Okey, so bina jadual seterusnya ataupun anda panjangkan kolom anda itu. So anda letakkan A di bawah huruf D sekarang. Sebab tu kita panggil anjakan. A akan berubah kedudukan berdasarkan kunci yang diberi. Okey, kalau anda lihat, ini anak panahnya dan bagaimana ataupun anda nak kira A berada pada kedudukan 0. Kemudian dia beralih 3 tempat. 1, 2, 3. So maka pada jadual baru A berada di bawah huruf D. Okey, so ada 2 cara. Sama ada anda nak lihat kunci 3 berada di bawah mana, bermaksud anda kena tulislah nilai huruf ataupun nilai pada setiap huruf, ataupun daripada huruf A
anda gerakkan berapa kali anjakan mengikut nilai kunci yang diberi. Okey, kemudian apa yang anda perlu buat, susun A hingga Z pada jadual baru anda, iaitu jadual teks cipher anda. Kemudian anda perhatikan di bawah huruf Z adalah huruf W, maka huruf seterusnya iaitu X, Y, Z berada di kedudukan mana. So, anda boleh rujuk pada ruangan hadapan, iaitu di bawah huruf A, B, C itu kosong. Maka di situlah anda perlu mengikut susunannya X, Y dan juga Z. Langkah seterusnya adalah, anda lihat plain text yang diberikan kepada anda. Sama saja seperti @bash cipher, rujuk sekiranya encryption, lihat jadual pada teks biasa dan juga jadual teks cipher seterusnya, apa huruf yang berada di bawah huruf teks biasa tersebut. Alright, misalnya soalan adalah semoga berjaya. So, apa yang langkah yang anda perlu buat? Lihat jadual di mana huruf S pada jadual teks biasa. So, rujuk pula pada jadual teks cipher anda. S berada di bawah huruf S adalah huruf P. Dan juga langkah seterusnya anda lihat pada teks biasa huruf E, di bawah huruf E adalah huruf B. So, itu apabila anda telah selesai menyusun jawapannya, itu adalah cipher teks terbaru anda. Okey? Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana untuk melakukan scissor cipher bagi prosesnya sulit ataupun decryption. Okey, berdasarkan contoh yang diberi, kunci anjakan yang diberi adalah 9. Okey, apa bezanya encryption dengan decryption? Tak banyak beza saja. Kita hanya bezakan melalui cara membaca daripada teks biasa kepada teks cipher ataupun teks cipher kepada teks biasa. Alright, sama saja langkah yang perlu anda buat adalah dengan membina jadual teks biasa dahulu. Okey, sekarang kita lihat pula bagaimana untuk melakukan scissor cipher bagi prosesnya sulit ataupun decryption. Okey, berdasarkan contoh yang diberi, kunci anjakan yang diberi adalah 9. Okey, apa bezanya encryption dengan decryption? Tak banyak beza saja. Kita hanya bezakan melalui cara membaca daripada teks biasa kepada teks cipher ataupun teks cipher kepada teks biasa. Alright, sama saja langkah yang perlu anda buat adalah dengan membina jadual teks biasa dahulu. Okey, bina jadual teks biasa ataupun anda tulis A hingga Z seperti biasa. Kemudian tulis nilai pada setiap huruf tersebut, iaitu bermula daripada 0 hingga 25. Okey, kemudian apa langkah yang perlu anda buat? Mengenal pasti di mana kunci anjakan 9 berada. Sekiranya anda rujuk huruf teks biasa, kunci anjakan 9 adalah dimiliki oleh huruf J. Okey, huruf J mempunyai nilai 9. Maka jadual teks cipher yang baru, A akan bermula di bawah huruf J. Okey, so anda boleh arahkan A pergi di bawah kedudukan huruf J dan huruf A akan bermula di situ. Right, seperti sama saja sebelum ini. Right, anda tulis A hingga Z dan sekiranya anda perhatikan di bawah huruf Z adalah huruf Q. Okey, so selepas huruf Q adalah R dan seterusnya, maka perlu disambungkan pada kotak di awal permulaan iaitu di bawah huruf A tadi. Right, so sambungkan dan penuhkan di situ. Okey, seterusnya rujuk soalan huruf yang anda terima, iaitu soalan untuk decryption biasanya akan diberikan huruf ciphertext kepada anda, right, ataupun message ciphertext. Apa yang perlu anda lihat? Okey, daripada jadual teks cipher, anda lihat di mana beradanya kedudukan J. Right, anda rujuk di mana huruf J berada.
Okey, apabila anda lihat huruf J, di mana J berada? Maaf, di mana huruf J berada? Kemudian rujuk semula di dalam teks biasa, huruf J adalah di bawah huruf S. Kemudian huruf seterusnya adalah Z, di mana huruf Z berada di dalam jadual teks cipher. So huruf teks biasanya adalah huruf I. Dan begitu juga proses seterusnya. Setelah itu anda akan dapat apa plain text bagi cipher text yang anda beri. Untuk soalan ini, plain textnya adalah siapa nama kamu. Okey, seterusnya kita lihat Pigpen cipher. Pigpen cipher dikenali juga sebagai tic-tac-toe cipher. Okey, di mana Pigpen cipher merupakan cipher geometri yang mudah, di mana abjad digantikan dengan simbol grafik yang sangat mudah. Okey, sekiranya anda pernah bermain permainan tic-tac-toe. Okey, permainan tic-tac-toe di mana adanya dua garisan secara menegak dan dua garisan secara melintang. Okey, anda bina tic-tac-toe yang pertama dahulu. Semasa anda lihat setiap ruangan tersebut kosong, maka anda perlu lengkapkan pada setiap ruangan dengan huruf A hingga Z. Okey, bermula daripada kiri ke kanan dan turun ke bawah dan dimulakan dengan huruf seterusnya. Okey, sekiranya anda perhatikan, tic-tac-toe pertama hanya sehingga huruf I sahaja. Huruf seterusnya anda perlu bina tic-tac-toe yang kedua dan setiap ruangan perlu diletakkan bentuk dot ataupun titik. Okey, manakala ruangan tersebut dilengkapkan dengan sambungan huruf J sehingga huruf R. Okey, untuk tic-tac-toe yang ketiga, bentuknya adalah seperti simbol pangkah ataupun huruf X. Pada setiap ruangan, anda perlu meletakkan huruf S, turun ke bawah T, ke kanan U dan turun ke bawah V. Tic-tac-toe yang keempat sama saja, namun perlu diletakkan bentuk dot pada setiap ruangan dan diletakkan huruf X, Y dan juga Z. Okey, sekiranya anda perhatikan pada jadual di bawah adalah merupakan simbol grafik yang mewakili pada setiap huruf tersebut. Kebiasaannya dalam PT3 tidak diberikan simbol-simbol grafik, maka anda perlu hafal simbol berikut. Okey, sangat mudah untuk menghafal dengan mengikut step-step yang telah diterangkan tadi. Maka anda perlu hafal. Okey, jika anda perhatikan huruf E diambil ruangan pada bahagian atas, hanya ada garis di bawah dan juga pada bahagian kanan. Dan begitu juga yang seterusnya huruf B sehingga huruf Z. Perhatikan sama ada huruf-huruf tersebut mempunyai simbol titik ataupun tidak. Maka anda perlulah berhati-hati dalam menulis ataupun membentuk simbol bagi setiap huruf yang diwakili bagi simbol berkenaan. Okey, seterusnya bagaimana untuk melakukan encryption dan juga decryption bagi Pigpen cipher. Okey, untuk proses encryption ataupun kita boleh katakan penyulitan, sekiranya diberikan plain text ataupun teks biasa kepada anda iaitu Malaysiaku, anda perlu hafal seperti yang saya katakan sebelum ini, apakah simbol yang diwakili oleh huruf M, A dan huruf seterusnya. Maka anda hanya perlu tulis ataupun lukis simbol bagi setiap huruf berkenaan untuk menjawab soalan
ataupun untuk mengenal pasti ciphertext bagi teks biasa yang diberi. Okey. Manakala untuk decryption pula, biasanya akan diberikan ciphertext berbentuk simbol kepada anda. Okey, ciphertext adalah berbentuk simbol, maka anda perlu hafal ataupun mengenal pasti huruf-huruf yang mewakili bagi simbol berkenaan. Okey, sekiranya anda perhatikan, plain text tidak ada jawapan, maka saya ingin anda kenal pasti apakah jawapan bagi ciphertext yang diberi berikut. Bagaimana untuk menjawabnya? Anda hanya perlu rujuk jadual yang diberi dan berikan jawapan kepada saya apakah plain text bagi ciphertext berikut. Okey, so hantar jawapan kepada saya dan sulitkan perkataan ciphertext tersebut. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan berjumpa dengan pada slide seterusnya. Okey? Alright.